kita disarankan untuk meniru nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu berakhlak dengan nama-nama Allah, dan juga meniru sifat kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu berakhlak dengan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Sesungguhnya Anda tidak akan dapat mencapai pengetahuan tentang apa yang seharusnya diteladani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali jika Anda mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jelas dia menyebutkan di sini, kalau kita nak meneladani, kita nak meniru ataupun mencontohi Rasulullah SAW, maka pokok pangkalnya adalah ilmu, pengetahuan tentang Al-Quran dan juga Sunnah. Bahkan seandainya Anda telah melakukannya, Anda tidak akan dapat meliputi semuanya, kerana makna-makna yang terus bermunculan dari Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak akan berakhir. Jadi pengertian Al-Quran itu luas. Rahsia-rahsia yang terkandung dalam Al-Quran itu tidak akan pernah habis. Jadi begitulah juga kita tak akan mampu untuk meniru semua akhlak Nabi SAW, kerana akhlak Nabi adalah merangkumi keseluruhan Al-Quran juga Sunnah. Sebagaimana kita tak akan mampu untuk menyelami keseluruhan rahsia Al-Quran, maka betul juga kita tak akan mampu untuk menerapkan dalam diri kita keseluruhan sifat-sifat keunggulan Nabi kita Muhammad SAW. Oleh kerana pun kita perlu berusaha, dan kalau tidak boleh meliputi, maka kita mengamalkan, kita mencontohi akhlak-akhlak dasar, akhlak-akhlak yang wajib, yang menjadi teras sebagai seorang Muslim. Setiap orang hanya mampu mengambil sesuai dengan kesiapan dari cahayanya. Jadi sejauh mana kita dapat mempersiapkan diri kita, sama ada dari aspek jasmani atau rohani, sama ada dari segi fizikal ataupun mental kita, intelek kita, sejauh mana persiapan yang kita lakukan, maka begitulah cahaya nubuah yang dapat kita tanggap. Jadi memerlukan kepada persiapan, kesediaan diri kita sendiri untuk menerima cahaya nubuah. Kami di sini hanya ingin memberi wewangian pada buku ini dan melengkapinya dengan hal yang diperlukan. Jadi tidaklah dia berhasrat untuk menghimpunkan ke semua akhlak-akhlak Nabi dalam buku ini. Cuma dia ingin menambah nilai kepada buku ini dengan mengambil sebahagian daripada akhlak-akhlak Nabi SAW. Di dalam Ihya-nya, Imam Al-Ghazali telah menghimpun sebahagian akhlak kenabian. Kemudian Al-Iraqi telah menyebutkan darjat hadis-hadisnya. Jadi sudah tentu apabila Imam Al-Ghazali dia nak nukilkan tentang akhlak-akhlak Nabi, maka perlu bersandar kepada riwayat-riwayat. Dan riwayat sebagaimana kita sedia maklum, ada yang dhaif, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Maka dalam menyemak itu, kata dia, Imam Al-Iraqi telah memainkan peranannya
dengan menyebutkan darjat-darjat hadis dan ihya. Di sini kami bersandar sepenuhnya kepada takhrij yang dibuat Al-Iraqi tanpa kami nukil ulang, mana tanpa kami menyemak lah, mana kami memakai saja, mengguna saja apa yang disebut, apa yang ditakhrij oleh Imam Al-Iraqi. Jadi istilah takhrij ni adalah menyandarkan hadis kepada sumber pengambilannya, yang ulama yang mencatatnya, ya, yang mengeluarkan hadis itu dalam kitab-kitab mereka, dan takhrij juga bersangkutan dengan penilaian terhadap hadis. Jadi setelah dipastikan sumber hadis, okay, maka dibuat penilaian pula terhadap hadis, apa darjatnya, apakah dia hadis yang makbul ataupun hadis yang mardud. Hadis yang makbul iaitu hadis hasan, hadis sahih. Hadis yang mardud iaitu hadis yang bermasalah, sama ada hadis itu palsu ataupun kalau tidak palsu hadis itu dhaif. Walaupun hadis dhaif, jumhur ulama masih menerimanya dalam fadail amalan ataupun menjadi i'tibar dan berfungsi juga sebagai penguat bagi hadis-hadis yang lain yang mungkin mengangkat darjat hadis itu ke martabat yang lebih tinggi, hasan li ghairi ataupun sahih li ghairi. Kemudian riwayat-riwayat disebut Al-Ghazali tetap tidak disahihkan. Kemudian riwayat yang disebut Al-Ghazali tetapi tidak disahihkan atau tidak dihasankan atau tidak dikategorikan makbul oleh Al-Iraqi, sengaja kami buang. Sehingga dengan demikian kami telah melakukan ikhtisar dan juga tawsiq. Tawsiq yakni memastikan kekuatannya. Jadi seolah-olah Al-Alamah Syekh Sihawa yang mengusahakan karya intisari daripada Ihya ini, kalau dia tidak menyebutkan darjat hadis dalam bab ini, maka hadis itu adalah hadis yang sahih ataupun hadis hasan, kerana dia komitmen dia menyebutkan dia tak akan masukkan hadis yang disebut oleh Al-Iraqi yang sebagai hadis yang bermasalah ataupun hadis yang tidak berada dalam kategori sahih dan juga hasan. Sesiapa ingin mengetahui kedudukan atau darjat riwayatnya, silalah merujuk kepada kitab Ihya yang telah ditakhrij oleh Al-Iraqi. Jadi kalau kita nak tengok darjat hadis, rujuk dalam kitab Ihya, terutamanya di dalam nota kaki Hasyiah. Ya. Kerana Al-Imam Al-Iraqi dia takhrijnya itu diletakkan di bahagian bawah, dalam bahagian nota kaki. Penempaan Allah kepada kekasihnya Muhammad SAW dengan Quran. Jadi Muhammad SAW adalah seorang peribadi yang ditempa oleh Allah, ya, melalui Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana dalam satu riwayat yang selalu kita dengar, walaupun riwayat ini tidak ditemui dalam mana-mana kitab hadis, tapi masyhur dan maknanya adalah sahih. Iaitu Nabi SAW menyebutkan, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ya, Adabani Rabbi, Tuhanku telah mendidikku, mendisiplin, mengasuhku, membentuk kepribadianku. Fa ahsana ta'dibi, di mana dia memperelokkan didikan terhadap aku itu, menyempurnakan didikan tersebut, pengasuhan tersebut, pendisiplinan tersebut. Jadi Allah Ta'ala lakukan dengan seelok-eloknya.
Sebab itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qalam, Allah Ta'ala menegaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Rasulullah SAW senantiasa banyak merendah dan berdoa sepenuh hati. Beliau selalu mohon kepada Allah agar menghiasi dirinya dengan adab-adab yang baik dan akhlak yang mulia. Jadi begitu juga Nabi, bukan saja Allah mendidik dia, bahkan dia sendiri senantiasa berdoa agar Allah memperbaiki akhlaknya. Di dalam doanya Rasulullah SAW pernah mengemukakan di antara doa Nabi, Allahumma hassin khuluqi wa khalqi. Ya Allah, baguskanlah, perindahkanlah, perelokkanlah akhlakku dan juga fizikalku, khalq. Mana kejadian fizikalku. Ataupun di sini terjemah bentukku. Di sini adalah sebahagian daripada doa ini, adalah sebahagian berdoa Nabi ketika melihat cermin. Sebagaimana yang ditakhrij ataupun direkodkan oleh Imam Abu Ya'la dalam musnad dia. Salah seorang muhaddisin yang menghasilkan karya himpunan hadis, walaupun tidak namanya tidaklah masyhur di kalangan orang kita. Tidak semasyhur Al-Bukhari, Muslim dan sebagainya, itu Al-Imam Abu Ya'la. Ada musnad Abu Ya'la. Jadi dalam musnad itu dari hadis yang diterima daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah SAW idza nazara fil mir'ati, adalah Nabi SAW apabila memandang ke cermin, yakni menghadap cermin, qala, maka baginda akan berdoa kepada Allah, Allahumma hassin khuluqi wa khalqi wa zana minni ma syana min ghairi. Ya Allah, baguskanlah akhlakku, bentukku, mana tubuh badanku, dan hiasilah wazana minni, hiasilah dariku masyana min ghairi, apa yang jelek dari orang lain. Maknanya apa ni, wazana minni masyana, syani yang tercela pada orang lain. Mana kalau orang lain kelihatan cela, maka pastikanlah diriku ini senantiasa yang orang melihat dariku yang indah-indah, yang cantik, yang menunjukkan mata memandangnya, yang dapat ditiru oleh orang lain. Jadi mudah-mudahan itulah yang menjadi maksudnya. Wallahu a'lam. Cuma muhaqqiq yang mentahqiq kitab Musnad Abi Ya'la ini, kata dia dhaifun jiddan. Hadis ini adalah hadis yang sangat lemah. Pada kesempatan lain, Rasulullah juga pernah berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Ya Allah, hindarkanlah dariku akhlak-akhlak yang buruk. Munkaratil akhlaq. Munkarat al-akhlaq. Akhlak-akhlak yang jelek. Munkar. Mana yang dipandang yang tidak disukai, yang disukai. Jadi ini pun, doa ini pun ada sambungan lagi. Jadi seeloknya kita baca sepenuhnya doa yang baik. Doa yang sangat sangat berguna untuk kita. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Ya Allah, Tuhanku, jauhkanlah dariku munkarati, segala yang tidak elok, segala yang jelek, al-akhlaqi, daripada akhlak-akhlak, wal ahwa'i,
daripada keinginan-keinginan, wal aswa'i, dari perkara-perkara yang buruk, wal adwa'i, dan dari penyakit-penyakit. Al adwa' jamak pada da'in. Doa Nabi ini direkodkan Imam Ibn Hibban dalam sahihnya. Kata pentahqiq iaitu Al-Syekh Al-Arnaud, isnaduhu sahih. Sanad hadis ini sahih. Ini bolehlah kita baca, kita amalkan. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal aswa'i wal adwa'i. Kemudian Allah mengabulkan doanya. Jadi bila Nabi berdoa, Allah kabulkan doa Nabi. Sebagaimana pemenuhan terhadap firman-Nya. Sebagaimana memenuhi firman Allah, iaitu janji Allah. Janji Allah dalam firman-Nya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Tuhan kamu, ud'uni, berdoalah kepadaku, nescaya aku kabulkan bagimu. Jadi berdoa saja, aku akan pasti kabulkan. Apatah lagi yang doa itu dibaca oleh Nabi SAW. Maka akhlak Nabi adalah Al-Quran. Ya, jadi Allah, semua kebaikan, semua akhlak-akhlak yang baik adalah cerminan kepada Al-Quran Karim. Jadi akhlak Nabi itu adalah Quran itu sendiri. Sa'id bin Hisham berkata, jadi bila Nabi mohon akhlak yang baik, dan Quran pula adalah cerminan berakhlak yang baik, maka Allah makbulkan doa Nabi dengan Allah menjadikan baginda Nabi adalah bayangan kepada Al-Quran itu sendiri. Sa'id bin Hisham berkata, aku datang menemui Aisyah radhiyallahu anha lalu bertanya tentang akhlak Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluqul Quran, adalah akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran mengajarinya adab. Jadi Al-Quran mengajar kepada Nabi SAW adab, dan Nabi melaksanakan kesemua ajaran Al-Quran. Jadi sebab itu, tengok Al-Quran, tengok Nabi SAW, maka serupa dengan Quran. Jadi seolah-olah Nabi SAW ini adalah Al-Quran yang terjelma dalam realiti kehidupan. Sebagaimana firman Allah, di antara akhlak dalam Quran yang kita dapat lihat, dan juga kita dapat lihat pada diri Nabi SAW. Jadilah engkau pemaaf, suruhlah orang mengerjakan yang baik, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ini semua dilakukan oleh Nabi SAW. Dilakukan oleh Nabi SAW. Khudhil afwa, wa Muhammad. Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau Muhammad seorang pemaaf. Ajaklah orang mengerjakan kebaikan dan berpalinglah. Jangan, tak usahlah kau melayani orang-orang yang bodoh, orang jahil. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil. Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat. Maknanya memberi bantuan kaum kerabat, dan melarang dari berbuat keji, kemungkaran dan pemusuhan. Ini juga dapat dilihat kepada akhlak Nabi SAW.
Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Wasbir ala ma asabak. Inna dhalika min azmil umur. Inna dhalika min azmil umur. Ini ayat Quran ni ada di sini dalam teks asal An-Nur. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Dan adalah mereka maafkan. Ini orang beriman. Maafkan dan melapangkan. Lapang-belapang dada. Okay. Mana sudi untuk memaafkan orang lain. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampuni kamu? Jadi jawapannya, kami ingin ya Allah. Maka kalau begitu, ampunkanlah orang lain. Maafkanlah orang lain. Sebagaimana kamu mengingini Allah maafkan kamu. Tolaklah kejahatan dengan cara yang baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan akan menjadi seolah-olah seperti teman yang sangat setia. Asalnya bermusuh. Tapi bila kamu maafkan berbaik-baik, maka yang dulunya bermusuhan menjadi teman yang sangat setia. Ini idfa' billati ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatan ka'annahu waliyyun hamim. Ini semua akhlak-akhlak Nabi. Yang mana jelmaan Al-Quran. Quran menyuruh, kemudian Nabi melaksanakan. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan maafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Ya, sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Ijtanibu katsiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Pada perang Uhud, gigi gerham Rasulullah SAW patah sehingga darah mengalir ke wajahnya. Beliau mengusap darah itu sambil bersabda, Kaifa yaflahu qawmun khadabu wajha nabiyihim bidam wa yad'uhum ila rabbihim. Bagaimana bisa beruntung satu kaum yang telah melumuri wajah Nabi mereka dengan darah. Padahal ia mengajak mereka kepada Tuhan mereka. Kemudian Allah menurunkan ayat, Laisa laka min amri syai'un. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Jadi tugas kamu hanyalah menyampaikan. Kamu tidak akan berupaya untuk memberi taufik dalam pada hati mereka. Kerana itu adalah berada di hati manusia ini berada di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi kamu kena banyak bersabar. Tiba masa mereka akan diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Nabi hanya mengadu, tapi Nabi tidak menzahirkan Nabi tidak berdoa yang tidak baik untuk umat dia. Itulah akhlak Nabi SAW, di mana kisah dalam perang Uhud ini itu sejelas-jelas bukti betapa Nabi SAW melaksanakan perintah Allah ataupun Nabi menerapkan sepenuhnya adab-adab yang diajar oleh Allah kepada baginda. Bersabar, menjaga tutur kata, tidak melayani kerenah orang jahil, kerana mereka jahil.
Kalau kita melayani kerana orang jahil memaki hamun kita, kemudian kita pula memaki hamun mereka, respon yang sama dengan mereka, memberi respon yang dengan sikap yang sama seperti mereka, maka apa beza kita dengan mereka? Mereka jahil. Jadi apakah kita yang mengetahui yang digunakan ilmu Allah oleh Allah, meninggalkan ilmu kita untuk kita bertindak sama seperti mana kejahilan mereka? Jadi jawapannya tidak sepatutnya lah. Orang alim tidak boleh bertindak tanduk sebagaimana orang jahil. Dan itulah akhlak yang ditampilkan oleh Nabi SAW. InsyaAllah kita akan sambung lagi bacaan kita dalam serial lain. Jadi bacaan yang berikutnya insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.